ini, saudara. Wajib perkemaskan duduk kita sampai akhirnya. Sama-sama kita bermula, sama-sama kita berakhir. Itulah atur cara yang patut kita teladani, saudara. Oleh itu, saudara, yang pertama sekali, jom kita baca satu ayat yang merupakan anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pada umatnya. Rasul kita Muhammad dan umatnya dianugerahkan sebagai umat yang terbaik dengan syarat, beberapa syarat yang wajib kita ikuti, saudara. Maka proklamasinya, peristiharan sebagai umat yang terbaik untuk Muhammad dan umatnya itu ada pada surah yang ketiga. Kerana kita pelupa, maka ambil kalam kita, tulis 3 surah Ali Imran ayat 110, singkatkan 3.110. Baca dan apalkan, simpan dalam hati kita, barulah kita akan memenuhi jadi umat yang terbaik. Ayatnya berbunyi, kuntum khaira ummatin uhrijat linnas. Apakah, saudara? Kuntum, nampaknya satu perkataan, tapi 2 perkataan tu daripada kana dan antum. Kana saja maknanya tarfa'ul isma wa tansibul habar. Itu dia nahunya yang wajib anda pelajari, baru anda berhak untuk bertadabbur, saudara. Kuntum, 2 perkataan, kana dan antum, maka diijazkan, disingkatkan kuntum. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas. Kamu adalah umat yang terbaik yang pernah kami wujudkan di atas persada dunia ini. Maknanya umat-umat yang lalu belum tak sampai tahap yang terbaik, hanya Muhammad dan umatnya saja, anda. Jadi umat yang terbaik, saudara, dengan beberapa syarat, antaranya ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh, bukan kamu saja, kita na'muru bil ma'ruf, dan dia menyuruh ya'muruna bil ma'ruf. Kedua, wa tanhauna 'anil munkar, wa nanhauna 'anil munkar, wa yanha 'anil munkar, wa tu'minuna billah, wa nu'minu billah, yu'minuna billah. Itu dia antara syarat-syarat untuk jadi umat yang terbaik. Lengkapkan, lau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Namun walaupun umat Muhammad ini yang terbaik, saudara, tapi ramai yang fasik, majoriti yang fasik. Yang fasik itu yang keluar daripada landasan, seperti kereta api tergelincir daripada landasannya. Landasan Islam itu landasan akidahnya, syariatnya, akhlaknya. Mesti kita dalam rel itu, baru kita jadi umat yang terbaik. Subhanaka la ilma lana. Ikut, saudara. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah saja yang alim, kita pelupa, jahil dan bodoh. Oleh itu kita wajib belajar, saudara. Allah saja yang alim, maka dia menggunakan 3 nama yang alim. Pertama, alimul ghaibi wasyahadah, War-Rahmanur Rahim. Teruskan, tu Haji. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabir. Teruskan. Al-Hali, Al-Bari, Al-Musawir,
Al-Aziz, Al-Hakam. Teruskan lagi sampai 99 sana. Tu jangan relax tu haji. Dah wajib tungkuh lumus untuk simpan sulam-sulam nama-namanya. Dan satu nama dia saja yang alim. Selain dia dipanggil alim, dia juga dipanggil alim yang sangat alim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang ketiga dia pakai alamul ghuyub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Sambut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semua yang kita baca ini dan kita dengar ini daripada Muhammad yang menyampaikan pada kita. Beliau orang yang pertama daripada umatnya yang menerima wahyu-wahyu. Setiap kali beliau terima wahyu yang diajarkan oleh Jibril alaihissalam, Rasul simpan dalam hati. Maka kita wajib menyimpan roh Quran dalam hati kita sebanyak 6,236. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala ram allazi 'allama bil qalam Allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang pertama diikuti ayat yang terakhir. Ayat yang terakhir, ayat yang ke 6,236 berbunyi al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Rasul kita menyimpan roh Quran, ayat Quran sebanyak 6,236 saudara. Anda berapa simpan daripada 6,236? Sambil bandingkan mana banyak menyimpan ayat Quran dengan menyimpan dunia. Buat perbandingan, apa baiknya kalau kita menyimpan banyak ayat Quran daripada menyimpan banyak khazanah dunia. Makin banyak anda simpan hazanah, makin banyak anda simpan ayat Quran dalam hati anda, makin hari hati anda makin tenang, makin tenang, makin tenang. Setenangnya air dalam gelas itu, saudara. Maka 7 kategori ketenangan. Ketenangan yang paling rendah, nombor sabitun. Dah wajib duduk tetap, matanya tetap, tangannya tetap, telinganya tetap, mindanya tetap. Fikirkan 6,236 itu sabitun. Nanti naik yang kedua kepada hasyiat wajilat, naik pada yang keempat dipanggil radiyah, dan yang paling tinggi sekali dipanggil al-mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadhuli fi ibadi wadhuli jannati. Kira saudara berapa daripada 6,236 berada dalam hati kita. Makin banyak makin tenang, makin tenang, makin tenang hati ini. Tetapi kalau banyak menyimpan khazanah dunia dalam hati kita, makin hari makin susah, makin susah, makin takut. Contohnya kalau anda hanya menyimpan 2,000 dalam poket, apa rasa saya? Tapi Rasul kita dan siddiqin, syuhada, solihin tenang walaupun membawa 4,000 ayat, tak rasa beratnya, tak susahnya. Ini saya tujukan persekalian yang hadir, hanya yang telah, khususnya yang telah mencapai 60 tahun itu perbanyakkan. Kan masanya masa anda untuk santai-santai, kan masanya lagi untuk kita syuheboh. Banyakkan masa tumpu pada Quran yang kebetulan diturunkan pada malam Ramadan, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Mulianya Ramadan kerana Quran. Quran bikin Ramadan itu mulia.
Quran juga bikin anda mulia. Anda tak beriman dengan Quran, tak baca Quran, anda paling hina. Hinanya orang itu matinya dipanggil mendiang dan hidupnya dipanggil maita. Oleh itu saudara, jom jangan sampai hidup kita dipanggil maita. Kita tak akan dapat umat yang terbaik. Oleh itu kita wajib hidup kita dipanggil mayitun. Ada beza antara mayitun dengan mayitun. Mayitun ada dua ya. Sana surah yang ke-39 ayat 30. Lihat Quran kita. Muhammad innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Muhammad engkau mayyitun dan yang ikut macam kau pun jadi mayyitun. Kalau satu dipanggil mayyitun kerana Muhammad seorang, maka mayyitun kalau ramai jamaknya mayyitun ataupun mayyitin. Tapi dalam kes ini wajib dibaca mayyitun kerana dia khabar pada innahum. Maka orang yang terbaik itu saudara yang diusulkan oleh Allah supaya jadi umat yang terbaik, khaira ummatin, itu hidupnya dipanggil mayitun. Mayitun ada dua ya. Asalnya mim ya ya ta. Ejaannya mim ya mati di atas mai. Ya di bawah yi, ta dua depan tun, mayitun. Jangan risau mayitun, boleh jadi mayitan, boleh jadi mayitin. Anda kena tahu bila nak baca mayitun, bila nak baca mayitin, bila nak baca mayitan. Seorang yang terbaik itu hidupnya dipanggil mayitun, seperti Allah tunjuk pada Muhammad. Muhammad engkau mayitun. Muhammad innaka mayitun wa innahum mayitun. Mayitun mati ada dua ya saudara, iaitu mim ya ya ta. Tapi ya pertama, ya adalah sama sifatnya, sama bunyinya, sama hurufnya, sama mahraknya. Maka bila dua sama, didropkan satu, buang satu. Walaupun kita dropkan satu, buang satu, tapi tambah sabdu atasnya. Jadi ejaannya mim ya sabdu di atas mai. Ya di bawahi, tak dua depan tun, mayitun. Kenapa ada dua ya? Ada sebabnya, bukan seronok. Ya pertama melambangkan pada nyawa yang diberi. Maka dalam kes umat Muhammad ini, nyawa yang diberi oleh Allah panjangnya antara 60 hingga 70 tahun sahaja. A'maru ummati ma baina sitina wa sab'ina sanatan. Usia umatku ialah antara 60 hingga 70 tahun saja. Maknanya majoriti umat Muhammad mati bila telah berada dalam jajaran antara 60 hingga 70 tahun. Minoriti mati sebelum 60 dan minoriti mati selepas 70. Majoriti mati bila berada antara 60 hingga 70 tahun. Anda kira sekarang ni Betul Haji, dah layakkah kita mati betulnya? Tengah pada kita dah layak mati, dah lebih daripada kita exit 70. Itu kerana exit lebih 70 kerana rahmat Allah yang amat luas pada kita. Dan diberi kita lebih juga itu kerana doa kita. Antaranya doa yang selalu kita buat, sama ada sengaja atau tak sengaja. Tapi majoriti buat doa tanpa sedar, tak ada dia punya matlamatnya, ikut-ikut saja, aminkan saja. Ubah budaya ni. Kan pernah kita mengaminkan bila imam kata Allahumma tawil a'marana, ya Allah panjangkan usiaku. Kerana Allah telah apa banyak rahmatnya, dibenarkan juga ditambah sampai ada 60, 75, 800 lebih. Apatah lagi kalau kita berdoa mengaminkan dengan niat kita. Ya Allah panjangkan usiaku, aminkan Allahumma tawil a'marana. Untuk apa? Tanya dalam hati kita. Ya Allah panjangkan usiaku walaupun dah patutnya dah mati, tapi minta panjangkan kerana aku tak sempurnakan roh
Quran itu yang sebanyak 6,236. Sementara ini ada tapi terlampau sikit. Terlampau sikit yang ada roh Quran pada hati kita, saudara. Jadi kita pegang kataan yang benar daripada Allah. Yang pertama itu mewakili nyawa yang diberi. Nyawa yang diberi khas untuk umat Muhammad ini antara 60 dengan 70 tahun. Itulah sebut surah yang ke nyawa yang ada pada umat Muhammad ni, surah 17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Surah 17, surah yang ke surah namanya surah Al-Isra. Tadi imam kita baca sikit daripada surah Al-Isra. Habis surah Isra, walaupun tebuk-tebuk sikit langkah-langkah, saudara, akhirnya tutup dengan surah Al-Kahfi tadi, kerana nak minta kita turut serta bayang sujud tadi, sujud sajadah namanya. Namun kita masih tertinggal. Patutnya malam ini kita dah boleh baca kunut, kerana dah malam yang ke-15. Tak begitu Tuan Haji? Tapi sama ada lupa ke terlupa ke, itu beliau saja yang tahu. Tapi kita dah patut mula dengan kunut tadi, saudara. Sama ada kunut biasa ke kunut nazilah. Sekarang pegang bahawa ada dua ya, kita hidup dengan dua nyawa. Yang pertama, lambakan nyawa yang diberi oleh Allah pada umat Muhammad antara 60 hingga 70 tahun. Rujukannya surah 17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau ada nyawa satu itu saja, habis nyawa hidupnya dipanggil maita. Habis nyawa itu, matinya dipanggil mendiang, dan kuburnya mula menjadi kawah neraka. Oleh itu tak ada pilihan, kita kena penuhi piawaian ya yang kedua. Ya kedua itu melambangkan roh Quran. Quran itu nyawa yang patut anda bawa bersama ke mana pergi, saudara, baru mudah dapat nyawa Quran. Ini nampaknya umat Muhammad bawa pun tak mau. Menghafal apatah lagi. Baca pun macam mu'alaf lagi. Sedari isapi, saudara, kerana ini nyawa yang kedua. Quran itu nyawa kedua lah, sebut surah 42 ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Imam-imam tolong dengar ni, imam. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi roh kita menghidup mati dengan dua nyawa. Nyawa pertama ialah nyawa yang diberi oleh Allah. Sementara Quran itu nyawa yang kedua, nyawa kehidupan. Nyawa kehidupan panjang unitnya, banyak ayatnya. Nyawa kehidupan sebanyak 6,236. Sedangkan nyawa yang diberi antara 60-70 tahun. Oleh itu bila habis nyawa yang pertama kat dunia, maka kita masih hidup, itu hidup dengan nyawa Quran sampai ke syurga nanti. Disebutkan ini untuk anda, sedialah perbanyakkan nyawa Quran ada dalam kita. Seperti Muhammad maksimum menyimpan 6236. Anda simpan berapa pada usia begini? Kalau ada pun dah layak jadi mayitun, tapi nurnya kurang, kerana Quran itu nur, nur itu Quran. Laqad anzalna ilaikum nuran mubina. Quran kami turunkan, inna anzalnahu fi lailatul, dan nurnya pun turunkan. Quran itu nur, nur itu Quran. Pernah saya terangkan, nur itu bukan cahaya, cahaya bukan nur, saudara.
Cahaya lahir daripada umat, tapi nur lahir daripada namanya An-Nur. An-Nur Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Warisu, Ar-Rashidu, As-Sabu. Apakah tu Haji? Hanya nurnya saja yang boleh mendatangi kubur kita. Bagaimana pentingnya anda wajib dapat nur. Nur itu bersama-sama Quran. Quran itu nur. 6, 2, 3, 6 unit-unit nur. Baru terang benderang. Kalau ada 7, ada nur tapi malap. 7 itu Allah beri pada kita. Muhammad, walaqad atainaka sab'an minal masani wal Qur'anal azim. Muhammad, aku beri 7 ayat sebagai punca nur. Manakala 6, 2, 29 anda wajib cari. Kalau ada nur 7, ada nurnya dalam kubur tapi malap banding orang yang ada 1000, banding dengan Rasul kita yang ada 6,236 saudara. Oleh itu hidup dengan 2 nyawa. Bila kita hidup dengan 2 nyawa, hidup kita dipanggil mayyitun. Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Bila kita hidup sebagai mayyitun saudara, maka matinya kita dipanggil laki-laki almarhum. Anda jangan kata si mati tadi dipanggil Allah yarham, tak boleh. Dan kalau perempuan yang mati kerana masih ada nyawa Quran, walaupun nyawa dunia habis, maka matinya dipanggil almarhumah. Jangan sebut Allah yarham. Allah yarham itu khas untuk Allah. Allah bukan saja Allah yarham, Allah yahabu, Allah yabsutu, Allah yarzuku, Allahu yasha, Allahu yakdiru, Allahu yuzawiju. Daripada saat ini jangan sebut si mati itu Allah yarham. Sebut sama ada kalau seorang laki-laki dipanggil almarhum, kalau 2 laki-laki yang masih ada nyawa kedua dipanggil almarhumaini. Dan kalau lebih 2 dipanggil almarhumina, muslimina, mu'minina, qanitina. Dan kalau perempuan yang mati saudara tapi masih ada nyawa kedua dipanggil almarhumah, tak boleh dipanggil Allah yarham. Dan kalau 2 perempuan yang mati dia kat dunia dipanggil mayitun, maka dipanggil almarhumataini. Dan kalau lebih 2 perempuan yang mati dipanggil almarhumat, muslimat, mukminat, marhumat, qanitat, sayyibat. Siapa yang ada 2 nyawa hidupnya dipanggil mayitun, seperti Muhammad dipanggil mayitun kerana Muhammad ada 2 nyawa. Nyawa yang diberi antara 6 tahun, tapi nama yang dianugerahkan 6,236 maksimum. Anda pun dah layak dipanggil mayitun, sekadangkan mayitun yang kedua itu kurang daripada 6,236. Perbanyakkan tu Haji kesempatan ini. Siapa yang hidupnya dipanggil mayitun, matinya dipanggil almarhum laki-laki, perempuan almarhum. Jangan panggil Allah yarham. Allah yarham khas untuk Allah. Dan kalau dia mati sebagai almarhum ataupun almarhum, maka otomatik kuburnya jadi taman syurga. Dan setakat taman, kerana Quran itu nur, maka kuburnya pun terang benderang saudara. Tapi kalau ada 7 nur ayat, 7 ayat saja, maka ada nur tapi malap. Dan wajib perbanyakkan tingkatan daripada 7, 70, 700, tak mungkin 7,000. Barulah terang benderang cahaya. Cahaya itu sejak hidup pun kita dapat cahayanya. Rasul terang benderang cahayanya. Kemana umatnya nak dibawa terang benderang. Siapa yang disembah terang benderang. Apa yang didakwahkan terang benderang. Kita malap. Allah pun pada kita malap. Tak lancar. Siapa Allah? Masih agak-agak. Tapi Rasul sebut saja Allah, lekas. Alimul ghaibi wa syahadah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Aziz, Al-Jabbar,
sampai lagi Al-Hadi, Al-Badi, Al-Baqi, Al-Mu'iz, Al-Muziz, sampailah Ar-Rasi, As-Sabur. Dia sebut ini berulang-ulang kali supaya anda apalkan, ambil masa untuk menghafalkan saudara. Apalagi yang saya nak bawa di ujung-ujung saya kalau tidak Quran. Apalagi yang dah hafalkan tidak Quran saudara, apalkan Quran. Sebut tadi inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya, petunjuk yang paling benar. Dan anda tak sudi bawa, tak sudi untuk membacanya, tak sudi untuk menghafalnya. Itu menyakitkan hati Rasul kita saudara. Rasul sedih kata umatnya yang tak acuh dengan Quran. Sampai Rasul memanjatkan aduannya pada Allah, ya Rabbi inna qaumi tahazu hadzal qur'ana mahjura, ya Rabbku umatku terlampau jauh tinggalkan Quran saudara. Balik lihat surah 25 ayat 23 saudara nanti. Memang betul antara kita yang ada berapa orang yang buat Quran, berapa orang yang suka dengar Quran. Tadi kita ada 5 baris dan baris, sekarang berapa orang yang ada dengar Quran? Dipikir tazkirah itu tak wajib, tazkirah lebih wajib daripada sembahyang tarawih. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul, kalau wajib bertazkirah dengan Quran. Itu bukan kempen-kempen pilihan raya, tapi pimpin untuk jadi mayiton saudara, jadi mayiton. So, jangan sedihkan hati Rasul kita saudara. Kalau kita bikin hati Rasul sedih, sukar kita jumpa beliau. Sekarang kita berharap akan jumpa beliau, temui beliau, kerana beliau satu-satunya Nabi yang ada syafaat. Dan beliau akan menjadi buruan pada umat beliau, bukan saja semua umat nak jumpa beliau. Agak-agak kita bilangan ke berapa? Agak kita berada di mana nak jumpa beliau? Oleh itu tak ada pilihan, ia tunaikan 7 perkara pada Rasul kita dan perbanyakkan menyimpan roh Quran 623 pada hati kita, bahawa kita dekat dengan Rasul kita dan lekas untuk berjumpa Rasul kita. Awal-awal nak beritahu bahawa di hari kiamat nanti kita akan berhimpun di padang mahsyar yang luasnya 1000 tahun perjalanan cahaya timur barat selatan. Di tempat yang suatu itu anda berada di mana? Kalau jauh, lambat dah jumpa Rasul, mengambil masa yang lama. Dan kita wajib akan berjumpa Rasul kita, berjumpa dengan Allah dan malaikat, berjumpa dengan Quran pada hari kiamat. Dan kiamat itu berlaku sehari, tapi panjangnya 1000 tahun saudara. Kalau sikit menyimpan roh Quran, lambat untuk berjumpa dengan Allah. Walaupun Kak Dun selalu baca pamangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soliha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jom perbanyakkan, mulalah supaya Ramadan kali ini mencetuskan aku nak bawa Quran, nak baca, nak simpan dalam hati aku. Anggap Ramadan ni kali terakhir untuk kita saudara. Yang penting nanti balik berubah, ambil Quran, baca Quran. Ada berapa saiz? Saiz untuk kereta pun ada, saiz untuk library pun ada, saiz poket pun ada. Ini saya beli kat Mekah dulu 40 tahun yang lalu saudara. Mesti kat mana pergi bawa, lupa tengok, lupa tengok, lupa tengok. Allahumarhamni bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Siapa yang hidupnya digelar mayitun, ada 2 ya, iaitu ya satu nyawa yang ada dan nyawa Quran, matinya dipanggil almarhum ataupun almarwah. Ikuti doa supaya kita mati almarwah, Allahumarhamni bil Quran. Siapa yang hidupnya tidak dipanggil mayitun tapi dipanggil maita, satu ya mayitun, maka hidupnya dipanggil dipanggil bangkai bernyawa dan matinya dipanggil mendiang dan kuburnya mula menjadi kawah neraka. Nanti pada hari kiamat tak perlu berhimpun sampai 1000 tahun, akan diusir ke neraka straight away.
Allah sebut sana surah 39 ayat 70, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum hazanatuha. Bila sampai termasuk pak saudara rasul kita, termasuk isteri dan anak-anak Nabi Nuh, termasuk isteri Nabi Lot, termasuk bapa Nabi Ibrahim, termasuk Fir'aun dan kuncu-kuncunya, sampai saja di pekarangan neraka, maka malaikat Zabaniyah yang menunggu neraka tanya, alam ya'tikum rusulun minkum, takkah rasul sampaikan ini pada kamu? Yatluna alaikum ayati rabbikum, bacakan ini pada kamu. Kita tak dan jumpa rasul, tapi wahyu masih sampaikan pada anda. Akhirnya wakilat hulun nara ma'ad-dahil, duduklah kamu neraka bersama-lamanya. Itu dia akibat daripada orang yang hidupnya bagai maita, satu nyawa saja, matinya dipanggil mendiang, kuburnya kawah neraka. Oleh itu hiduplah kita sebagai mayitun. Mayitun kena ada dua ya. Yang pertama, lambang umur yang diberi antara 60. Gunakan sebaik-baiknya untuk meraih 6236. Dan nyawa kedua, nyawa daripada Quran tu, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina, sampai akhirnya. Mulai hari esok tak ada pilihan, cari Quran saudara. Jadikan dia teman serta kita, dan tinggalkan seketika handphone kita. Hari ini kita lebih intim dengan handphone daripada Quran saudara. Apa Quran buat pada kita? Apa handphone beri pada kita waktu dalam kubur? Tapi Quran akan beri anda berbagai-bagai, antara nurnya, antara pelindungannya daripada serang oleh api neraka. Ucap terima kasih atas peluang ini saudara. Dan sampaikan berita yang penting ini pada isteri kita, pada suami kita, anak-anak kita. Kalau ada mak bapak, sampaikan mereka bahawa mereka bersama-sama dengan kita matinya sebagai almarhum, dan nanti kita akan berjumpa balik kat syurga sana. Untuk mengakhiri pertemuan kita, angkat tangan, doa, aminkan doa ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.